Apa pun kita nak kena sedar jugalah bahawa dalam kita menyambut kemeriahan Aidilfitri, makan-makan, kena jaga jugalah kesihatan. Jadi kita nak beri pesanan kepada anda semua, ini berkaitan dengan elak makan berlebihan. Jadi kami sangat berbesar hati untuk bersama dengan Puan Siti Nur Safiah Muhammad Yusof, iaitu Pegawai Pemakanan, Bahagian Pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia melalui talian Google Meet. Assalamualaikum Puan, selamat Hari Raya. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya kepada Ridwan dan Syuhada. Selamat bekerja. Hari Raya. Selamat Raya. Gembira. Okey, terima kasih. Yalah, tugas perlu dilaksanakan lah ya. Tapi dalam masa sama kita nak jaga kesihatan kita ni. Raya tetap raya, makan kena jaga. Jadi mungkin kalau Puan boleh kongsikan terlebih dahulu apa antara tip-tip awal yang boleh kita amalkan untuk mengelak makan berlebihan sewaktu perayaan Hari Raya Aidilfitri ni. Okey, Syu dan Ridwan, biasalah kalau hari raya ni kita tak boleh elak lah daripada kita nak cerita, terpaksa kita nak cerita pasal amalan makan secara sihat walaupun di hari raya. Sebab bila hari raya ni kita akan jumpa pelbagai juadah menu yang tersedia lah. Okey, so pada hari raya ni biasanya bukanlah masalah nak kata, biasanya menu juadah hari raya ni kita akan tak seimbang. So apa yang perlu kita titik beratkan pada hari raya ni adalah pemakanan yang seimbang. Kan? So biasanya hari raya kalau kita tengok menu-menu juadah kita kebanyakannya memang kurang buah dan sayur lah. Okey. So biasanya kalau saya rasa Syu dan Ridwan pun biasa dengar Kementerian Kesihatan selalu menyarankan untuk rakyat Malaysia mengamalkan tinggal siap Malaysia suku-suku separuh. So sebenarnya di situ adalah kita nak menggalakkan rakyat Malaysia untuk makan lebih buah dan sayur walaupun di hari raya. Okey, macam tadi Ridwan yang cakap macam dekat Terengganu biasa hari raya makan nasi minyak kan. So apa kata kalau nasi minyak tu biasa kita makan lauk dan nasi. So kalau kita boleh lebihkan separuh daripada pinggan kita tu adalah daripada sayur. Biasa nasi minyak kan ada jelantah, ada salad kan. So kita dah seimbang dan sebenarnya kita akan ada lauk, ayam dan juga nasi. So kenapa pentingnya seimbang ni? Sebab kita perlu memenuhi badan kita memerlukan keperluan nutrien yang diperlukan oleh badan kita untuk berfungsi secara optimal bagi tahap kesihatan yang lebih baiklah. That's kenapa walaupun hari raya kita perlu juga menjaga pemakanan kita supaya makan dengan seimbang. Dari segi penyediaan makanan pula bagaimana? Macam kita tahu, tahun ni Raya Terkejut. Ramai ada yang cari santan untuk buat rendang tapi kebanyakan santan pun dah habis macam mana. Tetapi ada yang menggunakan alternatif, menggunakan santan kotak. Jadi adakah dengan menggunakan santan kotak yang berlabel tanpa kolesterol itu lebih baik daripada menggunakan santan yang lebih rasa otentik, original daripada kelapa itu? Puan? Okey, sebenarnya Ridwan, dengar tak? Boleh dengar tak? Ya, silakan Pak Siti. Santan kotak ke santan fresh ke sebenarnya tak ada bezanya. Dua-dua pun dikategori dalam kumpulan lemak. So, apa yang paling penting sekarang ialah dia dalam kategori lemak dan dia mengandungi kalori yang lebih kurang samalah. Cumanya kalau daripada yang fresh ni mungkin dia ada khasiat dia lebih sikitlah berbanding dengan yang dalam kotak. Sebab apa-apa makanan yang semua jadi, semuanya ada khasiat yang tersendirilah. Cumanya bila kita ambil secara berlebihan tu yang akan datang mudaratnya kepada kesihatan kita. So kalau kita tengok memang juadah raya kita memang banyaklah yang bersantan kan, berlemak. Sebenarnya lemak ni dia memberi rasa kepada makanan. Bukan hanya pada santan macam kuih raya pun ada butter kan, ada mentega. Okey, selain dia mengandungi fungsi je lain tapi dia memberi rasa kepada suatu makanan. Sebab itulah kenapa makanan raya kita, juadah menu raya kita kebanyakannya tinggi kalori tapi sedap kan. Sebab itulah sedap sebab dia ada kandungan lemak di situ. So walau bagaimanapun nama pun raya, kita tak ada makanan yang boleh makan, makanan yang tak boleh makan. Semua benda pun boleh makan. Cumanya kita kenalah berpada-pada dan bersederhana. Sebab kita perlu nama pun raya kan. Kalau kita cakap nak hype makanan pun secara realitinya raya susah orang nak kawal makanan. Betul. So apa yang boleh buat? Kawal pengambilan makanan,
berpada-pada ambil secara sederhana. Okay? Yalah, kita nak tekankan berkenaan kuantiti tu yang agak sukar untuk kita terapkan dalam kalangan masyarakat Malaysia apabila makan, terutama bila raya ni, dia datang setahun sekali je, rendang, ketupat, lemang semua kan. Jadi kehendak ataupun craving tu akan datang membuak-buak bila kita pergi beraya rumah orang yang dihidangkan dengan rendang dan sebagainya. Jadi mungkin kuantiti tu kita jaga, tetapi kekerapan itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan hari-hari lain untuk kita makan dan sebagainya. Jadi bagaimana untuk kita mengatur setiap ialah orang kata jadual pemakanan kita pada sambutan hari raya ini, terutamanya sekarang kita dah boleh beraya, pergi rumah ke rumah, ada banyak rendang, banyak lemang, semua nak rasa. Macam mana untuk kita merancang kita punya pemakanan dalam seharian itu? Okey, betul Syuk. Pertama sekali memang kita kena rancang lah. Kalau kita tahu satu hari tu kita ada banyak rumah nak kena pergi, so kita perlu rancang. Tak adalah setiap rumah kita nak kena makan benda yang sama kan. Okey, pertama sekali, macam Syuk cakap tadi adalah ambil dalam kuantiti yang sedikit. Tapi sebelum tu, okey, pastikan kita dah tahu juadah-juadah raya, menu raya ni banyak yang tinggi kalori. So pastikan sebelum kita bergerak pergi ke rumah terbuka ke atau ziarah ke rumah saudara mara, pastikan kita tidak berada dalam keadaan yang terlalu lapar. Okay, bila kita berada dalam keadaan terlalu lapar, kita akan lagi cenderung untuk makan secara lebih banyak. So pastikan sebelum kita keluar rumah, kita makan sekadarnya dulu alas perut, ataupun sebelum kita makan makanan tinggi kalori ni, kita minum air kosong dulu. Selalunya bila kita minum air kosong ni, perut kita at least dah penuh sikit kan, dan kita boleh membantu mengurangkan rasa nafsu makan tu lah. So kita pastikan kita tak makan terlalu lapar, dan tadi Syul dah bagi tahu kita makan dalam kuantiti yang sedikit, yang kuantiti yang kecil, sebab lepas ni kita nak makan lagi. Okay? Kalau satu hari tu sampai 10 rumah, so bayangkan berapa banyak kali kita nak makan lemang, rendang kan. So kita berpada-pada lah. Kalau tadi kita rasa kita dah makan lemang, kat rumah lain kita makanlah benda lain pula. Okey, so selalunya kalau kita pergi rumah orang ni, ambil masa tengok apa juadah yang ada, yang disediakan. Jangan terus ambil makanan terus ambil. So biasanya kalau kita ambil masa tengok apa menu yang ada, so kalau kita tahu kita nak makan rendang, kita nak makan mi kari, kita nak makan, so banyak benda kita nak makan, so bila kita ambil dalam kuantiti yang sedikit, so kita tak adalah makan secara berlebihan. Berbanding kalau kita dah makan satu pinggan, contohnya nasi minyak. Lepas tu ada nampak pula soto, nak makan pula soto. Lepas tu ada nampak pula kuih raya, nak makan kuih raya. So kita perlulah merancanglah pengambilan makanan tu. So lagi satu, kita perlulah makan dengan perlahan. Kan kita pergi rumah orang ni kan, memang tujuan kita adalah untuk ziarah menziarah kan. So kita lebih fokus kan kepada untuk mengeratkan silaturahim tu, bertanya khabar, bertukar cerita, bersembang, berbanding kita fokus nak makan berulang-alik berapa kali ke meja makan ambil makanan tu. Itu pun boleh membantu kita jugalah untuk daripada kita makan secara berlebihan lah. Tadi Puan Siti ada sebut tentang pengambilan air. So digalakkan untuk meminum air masak, air putih. Mungkin secara umumnya kenapa macam ketika hari raya ini ramai masyarakat pastinya akan memilih air bergas, berkarbonat dan sebagainya. Kenapa air berkarbonat itu secara asas tidak bagus untuk kesihatan dan kita perlu memilih air yang kurang kalorinya berbanding dengan air berkarbonat ini? Okey, betul. Saya sangat setuju dengan itu tadi. Okey, kebiasaannya kalau kita susah nak kontrol makan, kawal kalori daripada makanan. Okey, kalau kita tak boleh, susah nak kawal kontrol daripada kalori daripada makanan, why not? Apa kata kita cuba kawal kalori daripada minuman. So daripada minuman tu, contohlah tadi John cakap satu cawan air gas tu bersamaan dengan lebih kurang 130 kalori. Okey, itu baru satu cawan, satu gelas. Kalau 2-3 gelas, bayangkan berapa kalori di situ. So berbanding kalau kita dapat kita transfer kepada makanan, lebih banyak kita boleh spend kepada makanan lah berbanding dengan minuman manis tu. So macam rugilah kalori pada minuman tu. That's why lah kita contoh macam tadi kan, kalau kita nak sangat makan kuih raya ni kan, nak raya setahun sekali kan katanya kan. So okey, tak apa, boleh makan kuih raya, tapi kuih raya tu pun dah tinggi kalori, dah manis. Ambil kuih raya tu bersama dengan air kosong. Jangan dah makan kuih raya, lepas tu tambah lagi minum dengan minuman bergas 2-3 cawan. So that's why lah kat situ macam mana boleh berlakunya peningkatan berat badan yang mendadak. Selalunya orang kata masa bulan puasa tu dah turun banyak kilo dah masa Ramadan. Tiba-tiba baru 2-3 hari raya
dah naik, berat badan tu dah naik. So rugilah kat situ. Ya, betul-betul. Kena jaga-jagalah. Nak turun sebulan, nak naik 3 hari je. Nanti menyesal pula ya. Bukan itu saja, kita cuba untuk menerapkan ya tentang kesihatan badan sebenarnya. Bukan kita nak menghadkan penonton kita untuk mengurangkan makan, tapi kita tak nak nanti disebabkan pemakanan tersebut kita sakit dan ia akan membawa padalah pada kita. Dan musim raya ni bukan kata makan rendang, lemak, ketupat, air manis ya, air bergas dan sebagainya. Keripik-keripik, benda-benda yang masin pun perlu dititik beratkan ya puan. Keripik-keripik tu kadang-kadang banyak garam pun tak boleh juga, boleh mengundang darah tinggi. Ini pasal snacking lah. Keripik tu pun dia tinggi garam ya. Tapi keripik tu kita boleh rasa garam tu masin. Okay, kita boleh rasa. Tapi jangan lupa ya, kuih-kuih raya kita ada juga sodium bikarbonat. Sodium tu pun adalah kategori garam. So bagi orang yang ada darah tinggi, so lagi perlu berhati-hatilah. Sebab bila benda tu tak masin, kita lagi cenderung untuk makan banyak kan. So kat situ lah. So lagi satu saya nak share sikit untuk ada kajian yang menunjukkan pengambilan gula, garam dan lemak berlebihan ni dia boleh melemahkan sistem imuniti badan kita. So lagi-lagi sekarang ni kita dalam transisi endemik kan. So kita sangat perlu menyokong sistem imuniti badan kita supaya berada pada tahap yang optimum. Lepas kita kata tadi kita kena lebihkan pada makanan-makanan yang semula jadi makanan buah, sayur berbanding dengan pengambilan gula, garam dan lemak yang secara berlebihan ni lah. Mungkin secara ringkas, apabila kita tidak menjaga makan ketika bulan Syawal ini, sebulan ini, apakah risiko masalah kesihatan kita akan terjadi kepada kita? Okey, biasanya kalau untuk jangka masa pendek lah, kalau biasa awal-awal raya ni kan kita perut kita dah biasa puasa, okay, dah tak terbeban dengan makanan sebulan kan. So bila raya ni kita macam balas dendam, makan pelbagai daripada pagi sampai malam non-stop perut kita memproses makanan. So kebiasaannya pada hari raya ni jangka masa pendek kebanyakan ramai yang mengalami macam kembung perut, pedih ulu hati. Lepas tu ada juga yang diarrhea ataupun sembelit pun ada sebab kita kurang serat di situ. So lebih kepada ketidakselesaan pada perut lah. Okay? Tapi untuk jangka masa yang panjang, bila kita makan secara berlebihan, pengambilan kalori berlebihan dan kalori tersebut tidak digunakan, biasanya dia akan disimpan menjadi lemak. So bila lemak yang tidak digunakan akan menyebabkan peningkatan berat badan dan di situnya akan adanya risiko penyakit lah. Selalunya memang berat badan ni, peningkatan berat badan ni akan lagi memang akan ada kaitan dengan penyakit. Sebab sebagai contoh bila berat badan berlebihan, sel lemak kita dia akan menyebabkan insulin badan kita jadi tak sensitif. Bila insulin dalam badan tak sensitif, dia nak memproses gula pun agak ni lah, terkesan lah, tak dapat nak memproses gula dengan baik. Biasalah berlakunya peningkatan gula yang tinggi dalam darah disebabkan oleh peningkatan berat badan tadi. Okey. Kita mungkin dapat kesan sekarang, tapi kita tak nak mahu anda ia berkesudahan dengan masalah kesihatan yang berangkai ini, darah tinggi, kolesterol, kecemasan. Jadi jaga kesihatan anda semua. Boleh makan tapi dalam kuantiti yang mencukupi untuk badan anda sahaja ya. Lain orang lain caranya. Jadi pastikan tidak makan berlebihan. Jaga kesihatan anda. Terima kasih pada Puan Siti Nur Safia bersama kita hari ini untuk berkongsi tip-tip bagaimana untuk kita menjaga kesihatan kita di musim perayaan.